Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah segala puji kita panjatkan kepada Allah kerana dengan limpahan rahmat dan kasih sayangnya dapat kita menyempurnakan sambutan Hari Wanita Sedunia 2020 yang dianjurkan oleh Wanita Ikram Putrajaya. Saya dimaklumkan selama 5 hari dan ini adalah waktu penutupnya. Alhamdulillah sampai akhirnya, walaupun akhirnya bukan di Putrajaya. InsyaAllah. Okay. Alhamdulillah. Pertamanya saya mengucapkan tahniah di atas usaha yang dilaksanakan oleh Wanita Ikram Putrajaya, iaitu kepada tim wanitanya yang diketuai oleh Ketua Wanita Puan Haliza Abdul Malik dan pengarah program ini orang yang sibuk, Alhamdulillah, doktor kan tapi 5 hari boleh berjalan, Dr. Diana Katiman dan timnya yang begitu gigih. Saya rasa siang malam melaksanakan program ini sehinggalah gelombang COVID-19 datang baru dia stop dengan FB Live ni. Okey, insya-Allah. Jadi sekali lagi syabas, tahniah diucapkan kepada Wanita Ikram Putrajaya di atas usaha sambutan Hari Wanita Sedunia 2020 dengan temanya yang saya rasa perlu di-highlightkan, cantik dia punya ayat dia tu, wanita seimbang, lelaki pembela, keluarga pemenang, ummah sejahtera. Masya-Allah. Okay. Jadi untuk tidak melengahkan masa, kita telah melalui sesi-sesi yang panjang sejak daripada hari Khamis. Saya yakin sebahagian besar daripada kita telah mempunyai maklumat yang cukup banyak dan cukup baik. Maka hari ini memadailah jika saya memberikan sedikit pandangan daripada Wanita Ikram sendiri, bagaimana tentang maksud seimbang untuk sejahtera. Ya. Qala Allah Ta'ala, laqad arsalna rusulana bil bayyinat wa anzalna ma'ahumul kitaba wal mizan liyaquman nas bil qist. Surah Al-Hadid ayat yang ke-25. Allah berfirman, sesungguhnya kami telah mengutus rasul-rasul kami dengan membawa bukti-bukti dan mujizat yang jelas dan nyata. Serta kami telah menurunkan kitab suci bersama-sama mereka dan keterangan yang menjadi neraca keadilan supaya manusia dapat memacu kesaksamaan. Masya Allah, subhanallah, Allah telah bercerita tentang mizan, tentang keseimbangan yang sebenarnya telah dibawa oleh para rasul daripada awal kehadiran Islam atau umat manusia di atas muka bumi. Ia bukan hanya kita bercakap pada abad yang sekarang, tetapi sebenarnya keseimbangan telah diceritakan sejak Allah menurunkan para rasul di atas muka bumi. Allah telah menurunkan kitabnya dengan satu kaedah, iaitu Al-Mizan, untuk manusia mengekalkan keadilan. Keseimbangan akan memastikan keadilan. Keseimbangan akan memastikan kesejahteraan. Makanya ini yang diungkapkan oleh Said Qutb dalam tafsirnya, mengatakan alam ini adalah mauzun ataupun seimbang dan setiap isinya diciptakan berlandaskan Al-Mizan. Dalam ayat Allah berfirman dalam surah Al-Hijj ayat yang ke-19, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa arda madadnaha wa alqaina fiha rawasiya wa ambatna fiha min kulli syai'in mauzun. Bumi ini telah kami bentangkan, telah kami dirikan gunung ganang yang besar di dalamnya, dan seterusnya kami tumbuhkan di dalamnya daripada setiap sesuatu yang seimbang bilangannya. Hadirat yang dirahmati Allah, sekali lagi tafsiran Said Qutb menegaskan bahawa hakikat kebesaran dan kekuasaan Allah dilihatkan
di atas ciptaan di atas muka bumi yang seimbang pada penciptaan dari sudut ketelitian dan kejituan. Oleh itu, bagaimana kita nak mentafsirkan keseimbangan kita agar kita mendapat kesejahteraan? Maka ada saya petik tiga petikan apa definisi seimbang yang diungkapkan oleh Ar-Razi dalam dia mengupas pandangan-pandangan para ulama tentang konsep al-mauzun atau seimbang tadi. Yang pertama, seimbang itu maksudnya mempunyai kadar yang selari dengan keperluan. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah Ar-Ra'd ayat yang ke-8, wa kullu syai'in indahu bimiqdar. Ulama mengatakan bahawa yang dimaksudkan mizan itu, mauzun itu adalah sesuai dengan kadar. Itu sebabnya manusia hari ini bila dia cakap, dia tak cakap kita hendaklah mempunyai makanan yang sama rata. Dia tak cakap, dia kena makanan seimbang. Beza. Jadi bila kata seimbang, seimbang tu tak semestinya kena makan nasi sama banyak dengan nasi karbohidrat. Mesti sama banyak dengan protein, dengan vitamin dan sebagainya. Tapi seimbang tu maksudnya apa? Itu yang dimaksudkan bimiqdar, dengan berkadaran. Kedua, al-mauzun itu bermaksud ditimbang atau seimbang dengan timbangan hikmah dan akal. Lafaz mauzun ini sebagai kiasan terhadap keindahan, keserasian dan kehalusan serta kesesuaian dengan maslahat makhluk di atas muka bumi. Jadi maknanya kita terima hakikat bahawa apabila manusia itu seimbang, dia akan melalui sistem, iaitu akan berlaku keserasian, akan berlaku keindahan, dan pastinya ini membawa maksud seimbang akan membawa sejahtera. Dan yang ketiga, setiap apa yang ada di alam ini mempunyai nilai timbangannya tersendiri. Contohnya, galian yang seimbang, nilai timbangannya, atau tumbuhan mempunyai nilai keseimbangan yang tersendiri. Oleh itu, hadirat dan hadirin yang dirahmati Allah, Allah telah berfirman di dalam surah Ar-Rahman ayat 7 hingga 9. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan. Alla tatghaw fil mizan wa aqimul wazna bil qist wa la tuhsirul mizan. Yang bermaksud, dan langit dijadikannya bumbung yang tinggi, serta dia mengadakan undang-undang dan peraturan neraca keadilan, supaya kamu tidak melampaui batas dalam menjalankan keadilan, dan betulkanlah cara menimbang itu dengan adil, serta jangan kamu mengurangi barang yang ditimbang. Jadi surah Ar-Rahman ayat 7 hingga 9 ini mengungkapkan perkataan mizan dengan pelbagai maksud. Namun yang saya nak petik hari ini adalah petikan yang bermaksud mizan, iaitu memberi hak kepada yang berhak. Maka apabila kita meletakkan atau memberikan hak kepada yang berhak, agar makhluk tidak melampaui batas dalam pertimbangan terhadap sesuatu. Hasil daripada pemikiran seimbang ini, maka lahirlah kalau wanita ikram itu sendiri, iaitu piagam wanita. Jadi sebenarnya dalam piagam wanita ini, dia akan bercerita khusus tentang seimbang sebenarnya dalam penegasan yang kedua. Saya tidak akan bercakap pandang hari ini tentang piagam wanita, tetapi saya nak bawa kepada kita contoh yang dekat dengan kita. Bagaimana wanita yang seimbang itu akan membawa kesejahteraan. Biasa kita dengar, wanita itu sebahagian daripada masyarakat, dan sebahagian lagi dari masyarakat itu dilahirkan oleh wanita. Jadi keseluruhannya wanita. Itu dahsyatnya. Bunyinya macam dunia ni wanita yang punya. Okay. Tapi maksud saya kat sini adalah peranan wanita itu besar, dan wanita itu harus mempunyai keseimbangan untuk memastikan kesejahteraan. Penting kedudukan wanita itu. Okay? Saya ambil contoh satu, mungkin kisah ini
kisah yang biasa kita dengar. Bagaimana ibunya Ismail alaihi salam yang bernamanya Hajar. Kalaulah sebagai wanita dia tidak mempunyai keseimbangan emosi, keseimbangan akliyah, keseimbangan fizikal dan roh, dia boleh jadi gila ketika ditinggalkan keseorangan bersama Ismail. Namun luar biasa, seimbangnya dia, lalu dia melahirkan generasi. Bukan sekadar Ismail, dia melahirkan masyarakat di Mekah, masyarakat yang sejahtera. Kenapa saya memandang dari sudut sedemikian rupa? Kerana paling mudah, beliau tidak dihadiri bersama dia seorang lelaki yang bernama suami. Dia tak cerai kan? Dia bukan bercerai. Tetapi suami dia berkhidmat jauh. Yang datangnya kalau ikut pandangan ulama, dia jumpa Ismail tu tak lebih daripada 5 kali. Tapi bagaimana dia membentuk pribadi anak ketika Nabi Ibrahim datang menziarahi beliau? Ketika Nabi Ibrahim datang, malam tu tidur, besok mimpi nak sembelih. Luar biasanya pribadi wanita ini mendidik seorang anak yang berkata tak pernah, kita kata cakap ayah baru datang 1 hari nak sembelih aku. Ini bapa apa? Tak menunaikan hak macam-macam kan? Kita boleh je menghujah dengan pelbagai hujah. Namun luar biasa wanita ini, Hajar ini mendidik anak sehingga anaknya menjadi anak yang taat kepada ayah walaupun tanpa kehadiran ayah. Kerana dia mempunyai keseimbangan emosi, kerana dia mempunyai keseimbangan akliyah, kerana dia mempunyai keseimbangan fizikal, kerana dia mampu mendidik anak dia, menyara anak dia tanpa kehadiran seorang suami. Ya. Jadi ini kalau kita lihat satu contohlah yang saya rasa bagus kita ambil contoh kaum wanita. Sebenarnya kalau saya rasa bukan hanya wanita Islam sahaja, ia sebenarnya kalau kisah Hajar itu bukan umat Muhammad saja kan, iaitu umat-umat yang terdahulu. Ini pribadi-pribadi contoh bagaimana wanita harus mempunyai, melengkapkan diri dari segi ilmu, tingkatkan keimanan, visi yang jelas, lalu dia akan menjadi tunggak atau menjadi kita kata yang sebahagian wanita tu dia adalah sebahagian masyarakat dan sebahagian lagi dia melahirkan masyarakat yang luar biasa. Kita lihat satu contoh yang lebih dekat dengan kita, ataupun kalau kita kata dalam realiti sekarang, iaitu kepimpinan sebagai negarawan, iaitu Ratu Sabah. Ratu Sabah ini kalau kita lihat kepribadian beliau juga luar biasa. Kerana wanita ini mempunyai keistimewaan apabila dia seimbang, ia mempunyai kewibawaan, dia boleh mewujudkan kesejahteraan, malah dia boleh menjadi suara bijaksana dalam masyarakat kerana wanita lebih cakna kepada suasana harmoni dan adil dalam masyarakat secara semula jadi. Ni kalau nak cerita binatang, analoginya binatang, kalau kita lihat, kalau anak kita tanya, ni kalau ada anak yang tanya, mak, kenapa mak garang bandingkan ayah? Ni kalau mak garang daripada ayah lah. Kalau ayah lebih garang, lain cerita dia punya analoginya. Jadi kalau kita buat satu analogi, contohnya kalau ibu ayam itu kenapa dia lebih garang bila dia bertelur dan dia ada anak kecil, anak ayam? Kenapa? Sebab sifat keibuan dan naluri itu menjaga anak dia lebih tinggi banding dengan bapa ayam tadi. Oh, bapa ayam bunyi tak sedap. Maaf, bukan maksudnya bapa ayam yang kita jadikan peribahasa dan sebagainya. Begitu juga dengan kucing. Kan? Kucing dia jadi garang. Selagi dia rasa anak dia tak selamat, dia akan pindahkan anak dia. Betul tak? Ke dah tak ada zaman kucing kampung ni, sebab semua dah kucing yang tak ada anak kan, dah dikasih. Jadi saya gambarkan ini satu analogi, iaitu fitrah yang Allah beri, keibuan itu penting. Kerana dia lebih merasakan, akan fikir tentang keselamatan dan keharmonian berbanding kita kata, bukan kata orang lelaki tak ada, tapi dia lebih merasakan perkara tersebut.
Ini digambarkan dalam surah An-Naml ayat 30 hingga 34. Saya bukan nak buat kelas tafsir pada waktu tengah hari yang amat mengantukkan. Cuma saya nak mengatakan, apabila Ratu Sabak menerima surat daripada Nabi Sulaiman alaihi salam, dia tidak memberi jawapan terus, sebaliknya mengumpulkan para menteri kabinet untuk buat meeting tergempar Dewan Parlimen Ratu Sabak lah. Okey. Lalu ketika dia bertanya kepada pembesar dia ni, surat Nabi Sulaiman, ternyata lelaki yang jadi menteri ni, jawapan dia apa? Kita adalah orang yang kuat dan gagah. Kita terkenal amat berani merempuh peperangan. Dan perkara itu, walau bagaimanapun, terselahlah kepadamu, makna kepada Ratu Sabak. Oleh itu, fikirkanlah apa yang engkau hendak perintahkan. Maknanya di syura, yang lelaki ni beri pandangan apa? Perang. Orang nak datang, perang. Namun luar biasa, ini semua dirakamkan oleh Allah, perbualan Ratu Sabak ni. Apa hikmah yang kita nak ambil? Jawapan Ratu Sabak yang luar biasa. Dia tidak menidakkan emosi kaum lelaki ketika itu. Dia cuba menyeimbangkan antara emosi dengan akal dengan menggunakan fakta sejarah. Lalu Ratu Sabak menjawab, laqad innal muluka idza dakhalu qaryatan afsaduha wa ja'alu a'izzata ahliha adillah wa kadzalika yaf'alun. Jawapan puteri ataupun Ratu Sabak ni luar biasa. Sesungguhnya raja-raja apabila masuk ke sebuah negara, mereka akan merosakkannya. Maknanya dia study sejarah. Kalau ada penaklukan, akan merosakkan negara tersebut. Sebab dia tak kenal Nabi Sulaiman ni siapa. Dan dia kata, dan Ratu Sabak mengungkapkan, mereka menjadikan penduduk yang mulia hina dina. Maknanya apa? Kita boleh perang, tapi kita kena tengok fakta sejarah. Apa yang berlaku? Lalu dia mengajak menterinya berfikir. Lalu dia berkata, dengan demikian, yang aku akan perbuat adalah bukan sedemikian rupa. Jadi apa? Dia punya pandangan yang berbeza kerana sifat wanita yang kita nak jaga keharmonian tu tadi. Tapi dengan syarat, wanita yang pegang jawatan ni pun bukan emosi, dia seimbang. Dia sendiri adalah peribadi yang seimbang. Lalu, apa yang dilakukan sebagaimana kita maklum, dia menghantar utusan membawa hadiah. Nampak? Dia punya cara dia adalah bijaksana kerana menjaga rakyat, menjaga negara daripada kena perang. Jadi itu kalau kita lihat, mungkin kita dah biasa dengar, tapi kita tidak melihat sejauh mana seimbangnya, bagaimana kebijaksanaan Ratu Sabak sehingga dia mampu mengawal emosi dan akliah para menterinya. Dia mampu untuk seimbang dari segi kepimpinan dengan fakta dan sejarah. Dia mampu menyeimbangkan diri dia sehingga dia membuat keputusan yang bijak sehingga mensejahterakan sebuah negara. Dan lebih luar biasa, apabila manusia itu seimbang, insya-Allah dia beriman. Apabila dia seimbang, insya-Allah dia beriman. Ini yang berlaku pada Ratu Sabak yang akhirnya dia beriman kepada kita katakan kerasulan Nabi Sulaiman alaihi salam. Oleh itu, hadirat dan hadirin yang dirahmati Allah, apa yang harus kita perhatikan sekali lagi, maka ketika kita meletakkan penegasan, saya nak menegaskan bahawa ketika kita meletakkan piagam wanita Islam, kita telah mengambil kira apa yang dimaksudkan keseimbangan.
sebagaimana yang disebut, yang kita nak bahawa kita nak iktiraf prinsip equality dan equity, kesamarataan dan kesasamaan. Kita tak nak kalau orang lelaki buka baju, orang perempuan pun buka baju di halayak ramai. Bukan itu dimaksudkan. Kita nak melihat bukan daripada melihat bukan sahaja dari prinsip kesetaraan, tetapi kita kena pastikan bahawa lelaki dan wanita diberi peluang hak yang sama dalam semua perkara, kerana tapi perlu dilihat kesamaan dengan mengambil kira fungsi biologi, peranan dan kemampuan serta kekuatan yang dipunyai oleh wanita. Oleh itu, kalau saya rumuskan 3 penegasan daripada piagam ini, semuanya adalah seimbang. Jadi saya tidak berhajat untuk mengupas panjang. Sekali lagi, mudah-mudahan kita menjadikan meletakkan keseimbangan, pertimbangan keadilan, atau kita katakan perkataan mizan ataupun seimbang dalam erti kata Islam, agar makhluk tidak melampaui batas dalam pertimbangan terhadap sesuatu yang telah disyariatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saya akhiri dengan sekali lagi tahniah dan jazakumullah khairan katsira kepada semua yang telah menyempurnakan sambutan Hari Wanita Sedunia, dan saya sungguh kagum kerana sebenarnya para hero kita yang turut hadir untuk mengiktiraf sebenarnya peranan, mengiktiraf tentang kedudukan kita, mengiktiraf agar kita mempunyai saling lengkap melengkapi untuk menghadapi keseimbangan, lalu kita akan mendapat memperolehi kesejahteraan. Jadi mudah-mudahan agar semua usaha yang dilakukan mendapat balasan yang setimpal, dan yang lebih penting, mudah-mudahan sambutan Hari Wanita Sedunia ini bukan hanya tinggal sambutan, tetapi ia harus dilaksanakan wanita itu sendiri bersama seluruh masyarakatnya, sehingga wanita seimbang, lelaki pembela, keluarga pemenang, ummah sejahtera. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.